السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Muhammad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala sin. Soalan: bilakah masanya perempuan itu putus asa daripada haid? Putus asa ni maksudnya ialah menopause. Putus asa ni maksudnya ialah menopause. Maka dia kata bermula masa putus asa daripada haid itu, iaitu masa tu tatkala sampai umur perempuan 62 tahun. Dan iaitu keadaan tempoh masa yang putus asa tu 62 tahun yang mu'tamad, yakni mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tu pun disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kata qil, iaitu kata sebahagian ulama, 50 tahun. 50 tahun. Itu bukan mazhab Syafi'i lah. Tengok dalam kitab Al-Ihatah pun sama. 4 mazhab, 4 lain-lain cara ataupun kiraan putus asa daripada haid tu. Umur bilakah dia menopause? Takrif nombor 2, banyak lagi perkataan yang lain. Mana? Banyak lagi pendapat berkaitan dengan orang perempuan yang putus asa daripada haid. Umur dia berapa? Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah sebanyak 62 tahun. Bermula sehabis-habis tua perempuan tu 85 tahun. Ni pendapat lain lah, 85 tahun umur menopause. Dan sehabis-habis, mana? Bukan sehabis-habis tua ni mana? Sehabis-habis tua, yakni sehabis-habis umur yang tua boleh pergi haid ni 85 tahun. Dan sehabis-habis mudanya, muda umur tu 50 tahun. Iaitu 50 tahun lah waktu awal boleh orang tu menopause. Kalau 85, waktu yang paling tua boleh orang tu menopause. Ala kulli hal, ni dia panggil umur yang ditetapkan ulama. Cuma dalam pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i 62 tahun. Cuma kita nak bagi tahu bahawasanya kalau keluar darah selepas daripada umur 62 tahun yang tersebut ni, maka berlaku khilaf di kalangan ulama adakah dia itu darah haid ataupun darah istihadah. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia itu perempuan yang menopause, perempuan yang sudah putus asa, dan terpanggil perempuan yang umurnya sudah sampai putus asa daripada haid, tetapi dia keluar darah, maka kalau cukup syarat maka hukum dia haid. Kalau tidak cukup syarat maka hukum dia adalah istihadah ataupun fasad.
Itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sudah putus asa umurnya daripada haid, kemudian keluar darah, maka keluar darah tersebut secara tidak langsung hukumnya adalah istihadah secara mutlak. Sama ada keluar 12 jam ke, 24 jam ke, 5 hari ke, 6 hari ke, 15 hari ke, semuanya itu istihadah dan fasad menurut pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i dan pandangan ulama-ulama yang lain. Dalam mazhab yang lain. Jadi ini mudahlah. Jadi untuk menopause, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i macam biasa, iaitu tetap berlaku haid kalau cukup syarat. Cuma biasanya umur menopause ni berlaku dan diambil guna apabila, jadi sebelum tu. Jadi sebelum kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum kita menetapkan umur 62 tahun ni apa faedah dia? Kalau ikut tak ada faedah manalah. Sebab apa? Sebab atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, dia tetap haid kalau keluar darah cukup syarat. Cuma dia menjadi faedah bila kita bahas berkaitan dengan ta'liq talak ataupun talak. Contoh dia talak isteri dia pada umur yang bukan waktu umur putus asa daripada haid. Contohnya umur 45 tahun. Suami dia melafazkan lafaz cerai, kemudian cerailah. Kena berapa iddah dia? 3 kali quru, ataupun dia panggil apa? 3 kali suci. Jadi si suami itu mentolak dia ketika dia suci. Mentolak perempuan ataupun isteri dia itu ketika dia suci. Bila ketika dia suci, maka saat lagi dia akan datang haid, maka barulah dikira sebagai satu kali suci. Kemudian suci semula, kemudian haid semula, suci yang kedua, kemudian suci semula, kemudian haid semula, itu suci yang ketiga. Maka waktu ketika haid tu boleh menikah dengan orang lain. Andai kata umur 45 tu dia tak keluar darah dah. Tak keluar darah dah. Adakah dia boleh dikira sebagai orang yang sudah putus asa daripada haid? Jawapannya tidak. Walaupun tak keluar darah lama, ya, walaupun tak keluar darah lama, dia tidak boleh mengenakan iddah 3 bulan. Tak boleh. Sehingga bila tu? Sehinggalah dia sampai kepada umur menopause. 62 tahun tu. Maknanya pada umur 45 tahun, dia panggil umur yang tidak putus asa daripada keluar darah haid. Walaupun dia tak keluar darah haid dah. Walaupun dia tak keluar darah haid dah sejak umur 40 tahun. 40 tahun tu tak keluar haid dah. Sampailah umur 45, diceraikan isteri, diceraikan suami dia. Tetap dia panggil, dia perlu untuk melakukan iddah 3 kali quru. 3 kali suci. Maka dia tu umur 45 tak datang haid lagu mana? Kena tunggu dia haid. Sampai umur 46 tak keluar lagi. 47 tak keluar lagi. Sampai sudah tak nikah lagi. Sampailah umur 62, dia capai umur 62. 62 tu waktu umur yang menopause. Barulah ketika umur 62 tu dia menjalani iddahnya 3 bulan pula. Lepas 3 bulan baru boleh kahwin. Tu prosedur dalam mazhab Syafi'i ketika seseorang diceraikan. Ketika mana sampai umur belum sampai umur menopause. Kemudian dicerai suami dia. Sebab tu boleh untuk seorang perempuan tu mempercepatkan darah haid dengan dia minum ubat, boleh, tak ada masalah. Untuk mempercepatkan darah haid. Cumanya ginilah. Dalam kitab Ihatah sebut, kalaulah diceraikan oleh suami itu talak raj'i, kena minta izin untuk makan ubat tersebut. Walaupun dia bekas suami. Sebab apa? Sebab kemungkinan suami tersebut boleh nak rujuk semula. Takut kita makan pil haid terlalu cepat sangat masa untuk habis iddah, sehingga kan suami tu kalau ada cita-cita nak rujuk balik tak boleh. Gitu gitu pula. Itu kalau bagi yang dah bersuami lah ataupun yang sudah cerai disebabkan suami tolak. Sama jugalah ketika suami ada pun, ketika dia nak makan pil haid maka perlu minta izin kerana takut-takut suami tu berhajat untuk bersetubuh dan sebagainya. Tiba-tiba nak setubuh, dia pula haid sebab dia makan ubat. Maka kena minta izin daripada suami. Itu semua dah dibahas dalam kitab Al-Ihatah, cukup lengkap. Kemudian kata musannif rahimahullah sin, adakah haid itu terputus? Ia haid dengan sebab umur perempuan sebanyak yang tersebut, iaitu 62 tahun, atau mungkin berkekalan selama-lamanya. Berkekalan selama-lamanya, yakni selama-lamanya haid saja.
selama perempuan itu bersifat dengan hidup. Selama mana dia hidup? Hidup 1000 tahun. 1000 tahunlah mari haid. Adakah boleh mari haid selama-lamanya? Ataupun terputus darahnya itu pada umur yang disebutkan tadi, iaitu menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i 62 tahun. Jawapannya bahkan ghalibnya. Ghalib ni makna kebiasaan. Mana ada yang tidak kebiasaan. Ghalibnya terputus ia darah kemudian yakni selepas daripada sampai umur perempuan sebanyak yang tersebut, iaitu 62 tahun. Dan mungkin berkekalan selama-lamanya. Jadi ada dua kemungkinan. Boleh jadi seorang perempuan ni bila sampai umur menopause, dia berhenti dah. Ghalib begitu. Dan mungkin juga lepas umur menopause pun keluar juga darah sampai dia mati. Selama mana dia hidup. Jadi, menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, umur menopause keluar darah seolah-olah macam tak ada faedah apa untuk dibahaskan kerana tetap haid. Menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, barulah dia panggil istihadah, barulah dia panggil sebagai darah fasad. Habis. Sin, soalan. Berapakah sekurang-kurang masa haid? Sekurang-kurang masa haid. Dalam mazhab Syafi'i lah jawapannya bermula sekurang-kurang masa haid itu, iaitu sekurang-kurang tu sehari semalam. Iaitu sehari semalam 24 jam. Sebab apa dia tafsirkan iaitu 24 jam? Kerana ada sebahagian orang mengajar, dia faham gini. Sehari semalam ni begini. Contohnya dia keluar darah haid pukul 12 petang, 12 tengah hari. Lepas tu maghrib itu dia kira hari kedua. Sebab dia kata, dalil dia kata maghrib tersebut kan hari yang baru dalam Islam. Maka dikira 2 hari lah situ. Tak betul. Tu orang yang terkenal tu. Kalau saya sebut nama Ustazah ni, kenal lah kau lah. Cuma tak payah sebut lah. Nak kata hujah dia begitu. Jadi tak betul. Tak ada dalam mana-mana kitab sekalipun. Hatta kitab 4 mazhab pun tak ada. Bila kata sehari semalam, dia ta'yinkan lagi. Dia tentukan lagi. 24 jam. Bukannya makna masuk maghrib tu terus hari yang kedua. Bukan. Jadi kena faham. Jadi 24 jam ni maksud apa dia? Kalau secara 24 jam ni ada dua bahagian pula. Muttasil dengan munfasil. Muttasil ni makna bersambung. 24 jam memang direct keluar darah. Sama ada keluar darah berterusan ataupun keluar darah secara zahir beberapa jam, dan yang tak keluar darah secara zahir pun beberapa jam. Yang mana kalau dia sumbat kapas ada darah. Tu dia panggil sebagai istilah fatrah. Sebagai istilah fatrah. Iaitu orang yang kalau cucuk kapas, keluar balik, maka ada darah. Maka dia panggil sebagai haid tanpa khilaf. Yang khilafnya ketika cucuk kapas, kemudian keluar, tak ada darah. Naqaq. Kemudian esok keluar balik darah. Haid. Celah-celah ni, naqaq ni nak panggil apa? Tu baru ada khilaf. Jadi 24 jam direct. 24 jam ni lagu mana? Contoh hari pertama, jam 2 petang. Sampailah hari yang kedua, jam 2 petang, keluar darah, baru dia panggil haid. Itu haid 24 jam. Cuma kita kata, ketika mari hari pertama, jam 2 petang, maka zahir hukum haid. Tidak boleh kita kata, ini belum haid kerana belum cukup 24 jam. Ada juga orang mengajak begitu. Itu tidak betul. Dia kata, kena tunggulah 24 jam sebab kita tak pasti lagi ini haid ke tidak. Tidak, dia zahir hukum sekarang haid. Sebab tu dalam kitab-kitab haid, izalatul iltibah dan sebagainya, dia sebut zahir. Sebab kita nak hukum sekarang, kita bukan wali Allah Ta'ala boleh tahu akan datang. Sixth sense, bukan. Jadi kita zahir sekarang hukumnya haid. Kerana al-aslu dawamuhu. Asalnya ialah darah tu berterusan. Bila keluar darah tu asalnya berterusan. Ikut kaedah al-aslu dawamuhu. Asalnya darah tu berterusan. Bila putus, baru keluar kaedah lain. Al-aslu alla ya'udud dam. Alla ya'udad dam. Bahawa asalnya itu tidak kembali semula darah. Maka dihukumkan zahirnya suci ketika tidak ada darah. Itu yang muttasil. Yang kedua dia panggil munfasil. Munfasil ni berpisah-pisah. Cukup 24 jam tapi berpisah-pisah dalam tempoh sebanyak-banyak tempoh haid, iaitu 15 hari 15 malam. Contohnya hari pertama 5 jam, lepas tu berhenti. Berhenti tu wajib zahir semayang
wajib dia tu semayang. Tapi tak perlu mandi wajib lah sebab baru 5 jam. Dia iktibar, dia kira kata itu fasad. Itu istihadah. Hari kedua mari pula darah. 5 jam pula berhenti. Maka 5 jam. Hari yang kedua keluar darah yang pada jam yang ke-6 tu wajib hukum haid. Dan semalam yang keluar darah tu pun haid. Maka berhenti semayang. Lepas 5 jam berhenti. Lepas berhenti maka hukum zahirnya suci. Dan dia tahu kata 10 jam yang hari ni dan semalam tu fasad. Hari yang ketiga 5 jam pula keluar. Maka hari pertama 5 jam. Hari yang ketiga. Pertama kali keluar darah hari yang ketiga tu zahirnya hukum haid. Dan dia faham kata hari pertama dengan hari kedua tu yang keluar darah 5 jam zahirnya haid. Dan sekarang pun haid lagi. Lepas 5 jam berhenti pula. Oh 15 jam baru. Zahir kata semalam dengan hari yang kemarin semalam tu fasad juga termasuk hari ni. Sebab tak cukup 24 jam. Esok hari keempat mari pula darah. 5 jam. Okey, hari yang keempat, pertama kali keluar darah, kita faham kata, oh, zahirnya masih haid. Maka hari ketiga, hari kedua, hari ke-1, yang keluar 5 jam, kita zahir hukum dia haid. Tiba-tiba hari keempat, 5 jam, berhenti lagi. Oh, berapa jam dah? 20 jam baru. Oh, zahirnya hukum fasad lagi. Hari ni fasad, hari ketiga fasad, hari kedua fasad, hari pertama pun fasad. Hari yang kelima, keluar lagi darah, 5 jam. Hari yang kelima, pertama kali keluar darah, zahir hukum haid. Oh, faham kata hari keempat, hari ketiga, hari kedua, hari ke-1, semua haid belaka, termasuk hari ni. Dan bila berhenti 5 jam, dia campur-campur, tengok-tengok, oh 25 jam. Oh, ni dah lebih daripada 24 jam. Maka ketika berhenti tu, barulah mandi. Dan faham kata semalam-semalam tu memang haid, celah-celah antara haid dengan haid tu khilaf. Qaul as-sahbi, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, hukum dia haid. Hukum dia adalah haid. Pandangan qaul laqti, yang ketika suci antara celah-celah darah haid itu, ialah suci. Maka bila suci, ketika tu dia punya sembahyang sah lah. Dan kalau puasa ketika tu sah. Kalau puasa ketika itu tu sah. Kalau lah puasa daripada subuh sampai maghrib tu, tak ada tempoh haid yang keluar, maka sah puasa dia. Kalau ada tempoh haid yang keluar, tak sah lah. Kena qadha semula lah. Sebab syarat sah puasanya kena suci daripada haid dan nifas daripada subuh sampai maghrib. Okey. Kemudian, itu muttasil dengan mufassir. Itu 24 jam. Ni. Kemudian kata musannif rahimahullah sin. Fasad itu dengan mana dihukum istihadah ke? Kita dah belajar dah dalam Izalatul Iltibas minggu lepas. Bahawasanya fasad dan juga istihadah tu sama pada hukum. Atas pandangan yang mu'tamad. Atas pandangan kedua, fasad itu ialah darah yang tidak bersama dengan darah haid. Seperti orang perempuan yang kurang daripada 9 tahun keluar darah, umur 8 tahun, 7 tahun, keluar darah tu darah fasad, bukan istihadah atas pandangan yang membezakan. Begitu juga darah menopause, darah yang lepas menopause, darah itu darah fasad, bukannya istihadah atas pandangan yang membezakan. Darah yang istihadah ialah darah yang ketika mana keluar darah melebihi 15 hari, 15 malam, maka ketika itu ada darah haid, ketika itu ada darah istihadah, bukan nama fasad. Itu atas pandangan yang membezakan. Atas pandangan mu'tamad, fasad dengan istihadah sama sahaja, sama ada darah yang keluar 9 tahun sebelum ke, atau pada darah yang keluar ketika umur menopause ke, ataupun darah yang keluar selepas melebihi 15 hari, 15 malam ke. Soalan, yang sehari semalam itu adakah disyaratkan berhubung turun darah? Turun ni makna keluar darah lah. Itu atau tiada? Okey, syaratnya mesti berterusan ke 24 jam? Jawapannya, bahkan disyaratkan berhubung turun darah itu. Disyaratkan berhubung turun darah itu. Ni dia panggil muttasil. Ni dia panggil apa? Ni panggil muttasil. Okey, ni nak bagi tahu apa ni? 24 jam mesti syaratnya 24 jam. Ini kalau taswir hak muttasil lah. Kalau hak mufassir pisah-pisah, maka tak syarat 24 jam. Okey, dia kata, tengok soalan seterusnya. Soalan, bagaimana taswir berhubung itu? Berhubung darah 24 jam. Jawapannya bermula taswir, iaitu gambaran masalah berhubung itu, berhubung 24 jam.
iaitu sekiranya jikalau diletakkan kapas di farah itu. Di farah makna dalam farah. Niscaya berlumurlah kapas itu dengan darah. Walau sebarang apa rupa sekalipun. Yang ni walaupun apa sifat darah sekalipun, dihukumkan haid. Itulah qada 24 jam. Bukan maknanya mesti keluar direct 24 jam darah tu. Bahkan kita kata tadi, kita buat contoh, sebahagian daripada 24 jam tu keluar darah, sebahagiannya lagi ada dalam farah. Tapi sekira-kira masuk kapah, nampak darah. Itu pun haid tanpa khilaf. Dia panggil fatrah. Dia panggil apa? Fatrah. Beza dengan naqaq. Masuk kapah, tak ada pun. Tak ada kesan darah pun. Tak ada sifat darah pun. Kesan darah apa pun tak ada. Dia panggil naqaq, hak tu khilaf. Antara qaul as-sahbi dengan qaul al-laqti. Ni syarat berhubung bagi mutasil lah. Kalau munfasil dalam kitab-kitab besar, munfasil ni dalam tempoh 15 hari, keluarlah mana-mana darah. Ketika dalam tempoh 15 hari, kalau cukup 24 jam, semua tu haid. Semua darah yang keluar ketika itu haid. Naqaq celah-celah tu khilaf. Antara qaul sahbi, pandangan mu'tamad, kata hukum haid. Pandangan qaul laqti, pandangan yang tidak mu'tamad, pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, tu dia panggil sebagai suci. Pada ketika tempoh tak keluar darah, celah-celah haid pada tempoh 15 hari 15 malam. Soal, adakah berhubung itu disyaratkan sentiasa 24 jam? Jim. Jim, bahkan disyaratkan sentiasa selama tersebut. Yani disyaratkan senantiasa 24 jam. Kalau nisbah berhubung, nisbah muttasil, mesti 24 jam lah. Kalau tak muttasil 24 jam, dia panggil 24 jam secara munfasil. 24 jam secara terpisah dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Tu soalan yang seterusnya. Jikalau haid ia perempuan terlebih banyak daripada demikian 24 jam hingga sampai 15 hari, adakah disyaratkan berhubung? Jadi sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. 15 hari tu kena syarat 15 hari berhubung. Sebenarnya daripada hari pertama sampai 15 keluar saja darah ke? Jawapannya tiada disyaratkan berhubung. Hak ni tak syarat berhubung ni 15 hari. Sebab apa? Sebab dalam bab 24 jam yang munfasil, dia masuk pada bab 15 hari. Sebab tu tadi dia kata berhubung 20 sekurang-kurang haid itu mesti muttasil. Sebab yang munfasil, 24 jam yang munfasil, dalam tempoh 15 hari, dia buat masuk sini. Dia kata bahkan jikalau haid ia seorang pada satu hari, di dalam satu waktu. Tak kisahlah waktu apa, 5 jam ke 6 jam. Dan terputus ia haid daripada perempuan tersebut. Dan dihimpunkan segala waktu keluar darah. Maka didapati sampai 24 jam. Maka darah ini haid. Ini munfasil. Ini 24 jam munfasil. Dia masuk dalam 15 hari. Masuk dalam pembahasan 15 hari. Mana contoh? Hari pertama 2 jam, 2 hari kedua 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, sampai hari ke-15 2 jam. Lepas tu berhenti. Kira-kira lebih 24 jam. Contohnya 30 jam ya. Lebih tu. Maka hari pertama sampai hari ke-15 yang keluar darah semua haid, waktu naqaq khilaf, qaul sahbi haid, pandangan mu'tamad, qaul laqti bukan pandangan mu'tamad, kata suci. Bila suci, maka hukum dia macam orang yang sah sembahyang, orang yang sah puasa dan sebagainya. Dengan syarat sah puasa tu darah haid yang 2 jam tu tidak berlaku pada siang hari lah. Dia berlaku pada malam hari kerana syarat sah puasa tidak bolehlah waktu dia keluar darah, waktu dia puasa tu keluar darah haid dan keluar darah nifas. Maka sebab tu bila zahir keluar darah, zahir hukum haid. Zahir berarti zahir hukum suci. Kalau tak cukup 24 jam tak payah mandi wajib sebab dia bukan haid. Nyata fasad, dia hanya cuci farah, wudu dan sembahyang. Bila dah cukup 24 jam saja, bila berhenti baru wajib mandi, sembahyang, puasa macam biasa. Esok mari lagi haid, zahirnya hukum dia haid, maka tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Lepas tu berhenti pula, zahirnya hukum haid, zahirnya hukum suci, bila dah cukup 24 jam dan ke atas, maka dia wajib mandi lagi. Esok berhenti pula, lepas tu keluar lagi. Begitulah sampai hari ke-15. Kalau begitu, mandi dia banyak kali lah dia. Kalau putus-putus itu.
Jadi tak mustahil lah mandi tu banyak kali perempuan ni. Ketika mana terputus darah haid dalam tempoh 15 hari 15 malam. Tak kisah apa-apa sifat. Hitam ke, merah ke, busuk ke, pekat ke, kuning ke, keruh ke, coklat ke, perang ke, apa-apa sahaja dia punya darah, semua haid berlaku. Kemudian, berarti maka dan jikalau tiada sampai qadar yang tersebut, maka darah yang tak sampai 24 jam, dia panggil apa? Istihadah. Dia panggil sebagai istihadah ataupun dia panggil sebagai darah fasad. Contohnya, gabung dah, tapi tak cukup 24 jam, baru 23 jam, ataupun baru 20 jam, ataupun baru 14 jam. Maka darah tersebut istihadah, darah tersebut fasad. Maka hukum dia macam orang suci. Maka waktu tempoh dia zahir hukum haid tak semayang tu, dia wajib qada semayang. Waktu zahir dia hukum haid dia tak puasa tu, dia tak puasa. Kemudian dia pun tak puasa, dia buka puasa, maka dia pun kena qada puasa. Dia pun kena qada puasa. Kita kata dah itulah kitab Izalatul Iltibas. Kalau seorang perempuan tu dia suci pada waktu malam, dia pun niat puasa lah. Tiba-tiba pukul 10 pagi keluar darah. Keluar darah haid, zahir haid. Maka zahirnya batal puasa. Tapi dia tak makan, dia tak minum. Saja tak makan, tak minum lagi. Lepas tu pukul 1, berhenti pula darah. Dia faham kata ni darah fasad contoh. Baru 3 jam. Maka dia tak makan tadi, tak minum tadi, tak buat perkara-perkara yang batalkan puasa lagi. Boleh tak teruskan puasa? Boleh teruskan puasa. Boleh sebut dalam kitab Imam Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kerana dia tidak buat perkara-perkara yang batalkan puasa, dan ketika darah keluar itu nyata hukumnya fasad bukan haid. Dan teruskanlah berpuasa. Itu kalau tak makan tak minum lagi lah. Tapi kalau dah lepas haid tu, pergi makan dah roti menggali cicah gari, habis cerita lah tu, kena qada puasa lah tu. Habis selesai. Sin, berapakah sebanyak-banyak masa haid? Habis gitu ya. Habis ya. Ringkas ya. Jadi sebab tu kitab ni sesuai lah untuk orang yang lepas belajar kitab Risalatul Mahid untuk memperkenalkan sikit sebanyak tentang istihadah dan sebagainya dan nifah. Sesuai lah kitab ni. Kalau Izalatul Iltibas tu untuk menjadikan ada malakah, untuk ada malakah boleh mengajak orang lain. Kalau ni sekadar boleh lepas qada diri sendiri, boleh lah. Kalau Izalatul Iltibas tu untuk lepas diri sendiri dan juga untuk mengajak orang lain. Jadi payah sikit lah, kepala otak boleh pecah. Jadi kalau kepala otak tu terantuk dinding pun tak pecah-pecah dinding tu. Sebab apa? Kerah kepala otak tu mikir. Wallahu ta'ala alam. Sampai situ saja. InsyaAllah sambung pula pada hari Selasa. InsyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.